Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasika Habiatul Mustaqim. Nombor studio saya adalah 2023406106. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk saya iaitu agama orang purba. Agama orang purba merupakan masyarakat politeistik di mana mereka menyembah pelbagai dewa-dewi Tuhan mereka, di mana dewi mereka memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Peranan dewi memberikan impak yang besar dalam kehidupan dan membantu membentuk kehidupan manusia setiap hari. Masyarakat Rom memberikan kesetiaan kepada dewa mereka sama ada di tempat awam seperti kuil ataupun di rumah mereka. Agama orang purba juga memegang peranan yang penting dalam struktur sosial dan politik orang purba. Padari dan padari wanita memegang status yang tinggi dalam masyarakat dan memegang peranan penting dalam urusan agama dan politik. Agama juga digunakan sebagai alat propaganda dan kawalan sosial kerana dipercayai bahawa kejayaan dan kestabilan bergantung pada penyembahan Tuhan yang betul. Jadi saya akan membentangkan tentang bahagian saya iaitu syariat orang purba, di mana dalam syariat saya akan membentangkan atau menguraikan tentang puasa, perkahwinan, korban, doa dan perkahwinan. Isi saya yang pertama adalah puasa agama orang purba. Agama orang purba juga melaksanakan ibadah puasa dengan mengambil ajaran bangsa Yunani iaitu penderitaan ketika berpuasa akan membuka jalan untuk bertaubat, mencari pahala dan kepribadian yang mulia. Masyarakat orang purba berpuasa pada hari-hari tertentu, terutamanya ketika menghadapi musuh supaya kemenangan berpihak kepada mereka. Bulan yang digalakkan berpuasa adalah pada bulan Oktober yang dikenal sebagai bulan Ceres. Puasa ini merupakan pengaruh daripada bangsa Yunani Helenis yang berpuasa dalam rangka memuji dewa. Di Rom, rakyat negara ini sangat percaya dengan kekuatan berpuasa sehingga mereka mempercayai bahawa seseorang yang berpuasa mampu membunuh ulah tudung dengan lidahnya sahaja. Seorang tukang tilik perempuan biasanya berpuasa selama 3 hari di samping beberapa amalan pelengkap yang lain sebelum melakukan tilikan. Rakyat terpaksa memberi upah kepadanya jika mereka memohon apa-apa khidmat tilikannya. Isi saya yang kedua ialah melalui perkahwinan. Perkahwinan merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat Rom purba. Di Rom purba, jika merancang untuk berkahwin, mereka boleh meningkatkan peluang dalam mewujudkan persekutuan politik melalui perkahwinan anak-anak mereka. Contoh elemen dalam perkahwinan agama Rom purba ialah Kolupharetio. Kolupharetio adalah upacara agama yang rumit. Di Rom purba, Kolupharetio adalah bentuk perkahwinan patrician tradisional. Majlis tersebut melibatkan pasangan pengantin yang berkongsi KMA. Flamen Dialis and Pontifex Maximus mengetuai majlis perkahwinan itu dan 10 saksi perlu hadir. Wanita itu berpindah terus dari tangan bapanya atau ketua isi rumah kepada suami baharunya. Dalam tamadun Rom, undang-undang memperuntukkan 2 bentuk perkahwinan. Dalam bentuk pertama, wanita beralih daripada kuasa bapanya kepada kuasa suaminya iaitu diterima masuk ke dalam keluarga suaminya. Selain itu, dalam bentuk yang kedua ialah wanita kekal sebagai ahli nama keluarga yang lama sambil menuntut warisan keluarga. Kes ini bukanlah yang paling biasa dan lebih seperti gundik daripada perkahwinan kerana isteri boleh meninggalkan suaminya dan pulang ke rumah pada hampir bila-bila masa sahaja. Terusnya, isi saya yang ketiga mengenai syariat agama orang purba ialah perayaan. Perayaan ini adalah ruang suci di mana orang Rom menyatakan pengabdian mereka dan menghormati dewa-dewa mereka. Setiap perayaan didedikasikan kepada Tuhan tertentu seperti Mushtari, Zuhra atau Marik dan diadakan pada masa yang berbeza dalam setahun. Antara perayaan dilakukan oleh masyarakat agama Rom purba ialah perayaan Lupercalia sebagai perayaan pastoral Rom purba yang disambut setiap tahun pada 15 Februari untuk menyucikan bandar, mempromosikan kesihatan dan kesuburan. Lupercalia juga dikenali sebagai Dies Februatus selepas alat penyucian yang dipanggil Februar, asas untuk bulan purnama Februaris. Selain itu, perayaan Rom iaitu Lemuria yang berlangsung pada 3 hari berbeza di bulan Mei. Pada tanggal 9, 11 dan 13 bulan iaitu keluarga Romawi memberikan persembahan kepada nenek moyang mereka yang telah meninggal. Penghuni Rom memberikan persembahan kepada nenek moyang mereka untuk memastikan datuk nenek mereka tidak menghantui mereka.
Seterusnya, perayaan yang ketiga ialah perayaan Saturnalia, di mana perayaan ini berasal daripada Saturnus, iaitu dewa yang dipercayai dan disembah dalam kalangan masyarakat Rom purba. Perayaan ini merupakan perayaan yang besar yang dilakukan pada hari 17 hingga 23 pertengahan bulan Disember. Masyarakat dibenarkan untuk bebas dan bergembira sepuasnya bagi memperingat zaman emas yang diperintah dewa sebelum digulingkan. Patung Saturnus disimpan sepanjang tahun dengan kakinya terikat pada bulu berdiri akan dilepaskan ketika perayaan tersebut. Istisaya seterusnya ialah doa dalam masyarakat agama Rom purba. Semua pengorbanan dan upacara perlu disertakan dengan doa agar ia dianggap berkesan. Pliny the Elder mengisytiharkan bahawa pengorbanan tanpa doa dianggap sia-sia dan bukan perundingan yang betul dengan para dewa. Doa itu sendiri bagaimanapun mempunyai kuasa yang bebas. Oleh itu, perkataan yang diucapkan adalah satu-satunya tindakan keagamaan yang paling mujarab dan pengetahuan tentang formula lisan yang betul adalah kunci kepada keberkesanan. Penamaan yang tepat adalah penting untuk memanfaatkan kuasa yang dikehendaki dewa yang dipanggil sehingga semakin banyak julukan pemujaan di antara dewa-dewa Romawi. Doa umum akan dibaca dengan lantang dan jelas oleh seorang imam bagi pihak masyarakat. Ritual keagamaan awam terpaksa digubal oleh pakar dan profesional tanpa adanya cacat celah kesilapan mungkin berlaku menyebabkan upacara itu atau bahkan keseluruhan perayaan perlu diulangi semula dari awal. Ahli sejarah Lewi melaporkan satu peristiwa apabila magistrat yang mempengaruhi sikap perayaan Latin terlupa memasukkan orang Rom di antara senarai penerima dalam doanya. Perayaan itu terpaksa dimulakan semula. Malah, doa peribadi oleh individu adalah rumusan iaitu suatu bacaan dan bukannya ungkapan peribadi. Walaupun dipilih oleh individu untuk tujuan majlis tertentu. Istisaya yang terakhir ialah korban dalam agama masyarakat Rom purba. Kambing adalah simbol seks dan kesuburan. Tanduk kambing Amalthea yang penuh dengan susu menjadi Cornucopia. Salah satu yang paling melecehkan para dewa adalah Pan atau Venus yang diwakili sebagai mempunyai tanduk dan separuh bawah. Ovid menyebutnya sebagai dewa Lupercalia. Sebelum berlari, para imam Luperci melakukan pengorbanan kambing atau kambing dan anjing yang mana Plutarch memanggil musuh serigala. Ini membawa kepada satu lagi masalah yang dibincangkan para ulama. Fakta bahawa Flamen Dialis hadir di Lupercalia pada zaman Augustus. Imam Jupiter ini dilarang menyentuh seekor anjing atau kambing dan mungkin telah dilarang bahkan untuk melihat seekor anjing. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang dicapai melalui objektif yang telah dilaksanakan, pengkaji dapat mengetahui syariat yang dilaksanakan oleh agama Rom purba melalui beberapa buah rujukan. Syariat agama Rom purba dan agama Islam sangat bertentangan dan memberikan pendedahan yang banyak kepada pengkaji dalam menyiapkan kajian ini. Pengkaji dapat meningkatkan keupayaan dalam menganalisis maklumat dalam tajuk ini. Melalui kajian yang telah dijalankan, agama Rom purba mempunyai kepercayaan dan kefahaman dalam kehidupan mereka yang bertentangan dengan ajaran umat Islam. Sekian, terima kasih.